11. Okey, baik. Sambung. Di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bersama-sama pada kita meneruskan perkongsian kita dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah pada petang ini kita akan sambung apa yang kita tak sempat habiskan pada sesi yang lepas. Okey. Di mana pada sesi yang lepas kita dah tengok beberapa ayat sambungan daripada surah Al-Baqarah, di mana kita akhiri kita punya perkongsian kita pada sesi lepas dengan ayat yang ke-195 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat yang ke-195 di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kamu campak diri kamu di lembah kebinasaan, ke tempat kebinasaan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berlaku ihsanlah kerana semuanya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang-orang yang melakukan ihsan. Mana kita sentuh dalam ayat ini, kita makna ayat ini adalah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Yang ini yang menjadi persoalan. Kerana dalam bahasa Arab, okay, kita nak tafsir Al-Quran, kita nak tahu makna Al-Quran, maka kita tak dapat lari daripada pintu dia. Nak masuk dia ke dalam rumah tafsir ini, maka kita perlu melalui pintu dia. Dan pintu dalam tafsiran, mentafsirkan Al-Quran ini adalah bahasa Arab. Tanpa bahasa Arab, hebat mana pun kita menghafal riwayat, maka kita sukar untuk memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita. Lalu apabila seseorang mengetahui bahasa Arab, maka dia dapat tahu secara umumnya apa yang Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan. Lalu kisahnya ialah pada ayat 195 ni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Okey, dan ayat ini, statement ni, jangan campak, satu larangan ni, jangan campak diri kamu ke lembah kebinasaan. Maka ayat ini boleh difahami dengan pelbagai jenis tafsiran. Orang yang pergi bunuh diri pun campak diri dia ke lembah kebinasaan. Orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala pun campak diri dia dalam kebinasaan. Orang yang melanggar ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala dia buat, maka dia pun campak diri dia ke lembah kebinasaan. Okay, lalu konteks ayat ni ataupun penceritaan ataupun orang yang menjadi sasaran ayat ini terlalu luas kalau ditengok kepada makna ayat ni dalam bahasa Arab. Okay, lalu kerana itu, apabila berlakunya suatu peristiwa
di dalam perang Konstantinia, dalam perang nak membuka Konstantinia, nak membuka Istanbul di Turki, maka ada seorang prajurit Islam yang dengan begitu berani pergi masuk ke tengah-tengah musuh. Okey, lalu jaranglah kita jumpa orang yang, yelah, biasanya kalau kita tengok orang macam ni seolah-olah dia nak jadi hero. Okey. Okey, tetapi dalam peperangan orang Islam yang melihat prajurit yang masuk ke tengah-tengah musuh ni, maka orang Islam kata ini bunuh diri. Ini bunuh diri, ataupun dalam bahasa moden sekarang ni disebut sebagai al-intihariyah. Intihariyah ni kita biasa dengar kalau kita tengok apa dekat Palestin contohnya. Palestin banyak amaliyah intihariyah, banyak proses intihariyah, bunuh diri ataupun letupkan diri. Kan dia pakai bom lalu dia pergi dekat tempat musuh lalu dia letupkan diri. Lalu zaman Nabi SAW, zaman sahabat telah berlaku peristiwa ini. Okay, di mana pada zaman tu sahabat menyertai peperangan, kempen peperangan untuk membuka Konstantinia, Istanbul. Lalu dalam peperangan tersebut ada prajurit yang pergi ke tengah medan perang. Lalu orang menyebutkan benda ini sebagai ilat tahlukah. Ini membawa diri ke kancah kebinasaan. Dan kerana itu juga sebahagian daripada para ulama, maka mereka cukup tegas dalam amaliyah intihariyah, dalam suicide bombing ni. Okey, dalam letupkan diri sendiri. Maka letup diri sendiri ni seolah-olah macam meletakkan diri ke lembah kebinasaan. Okey, di mana dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala dah fardukan kepada kita jihad. Maka ada ni jihad. Dan jihad ni dia tidak akan berlaku dengan proses membunuh diri sendiri. Benda yang pasti. Seolah-olah kita ialah ajal dan maut kita memang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Okay, tetapi ada perkara-perkara yang kita bila kita buat, kita seolah-olah boleh pastikan bahawa ini memang akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada kematian contohnya. Okay, pergi masuk perang belum tentu lagi kita mati, tapi letupkan diri dengan bom, maka insya-Allah dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, macam Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar, dan api itu sifat dia adalah membakar, cuma kat Nabi Ibrahim dia jadi sejuk, bardan wa salama. Okay, lalu sebab tu ada sebahagian para ulama dia tegas dalam bab-bab intihariyah, bagi dia ini adalah bunuh diri, dia bukannya satu jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, walau bagaimanapun kita nak cerita tentang maksud ayat ni, konteks ayat ni, apabila dia diturunkan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan sebenarnya kepada manusia. Maka Abu Ayyub Al-Ansari, bila dia dengar orang ramai prajurit Islam mengatakan bahawa orang yang pergi redah masuk ke musuh ini, dia tengah tulqu bi aidikum ila tahlukah, dia sedang mencampakkan diri dia ke lembah kebinasaan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ni kisah yang lepas kita ulang, refresh balik. Maka Abu Ayyub Al-Ansari bila mendengar benda ni, maka Abu Ayyub nak membetulkan sikit kefahaman orang Islam. Okay, supaya orang Islam tahu bahawa kefahaman tu Abu Ayyub dia tak ingkar. Okay, Abu Ayyub dia tak ingkar benda tu. Sebab apa? Sebab kita dah cerita sebelum ni bahawa ayat Al-Quran ni al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, makna ayat Al-Quran, tafsiran ayat Al-Quran dia lebih luas daripada sebab turun dia. Okay, sebab turun dia mungkin satu peristiwa, tapi ayat tu boleh diguna pakai kepada puluhan dan ratusan peristiwa. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari dia nak bagi tahu tanggungjawab, dia rasa bertanggungjawab untuk bagi tahu bahawa ayat ni turun dalam satu konteks yang spesifik. Okay. Lalu kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami ma'syarul ansar, kami orang-orang ansar, apabila ramai orang dah masuk dalam Islam, maka kemudian kami rasa kewajipan ataupun tanggungjawab kami itu dah beban tu dah berkurang sikit. Okay. Sebab masa awal-awal orang muhajirin datang berhijrah ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, maka orang ansar dia ada rasa tanggungjawab. Dia ada rasa kena raikan tetamu dia. Orang muhajirin ni orang yang sangat memerlukan, orang yang tinggalkan negara dia, orang tinggalkan segala-galanya, ahli keluarganya, semata-mata untuk berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. So orang ansar ni dia rasa
Ini kami berkewajipan untuk bantu mereka. Tapi apabila orang Islam dah ramai masuk dalam makin ramai, orang Islam makin ramai, tentera Islam makin ramai, orang-orang ekonomi pun makin ramai, maka orang-orang Ansar ni dia rasa okey, kita kurangkan sikit tanggungjawab kita. Okey, kurangkan tanggungjawab maksudnya kurangkan berperang, kurangkan memberi sedekah. Kalau sebelum ni mereka memberi sampai Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka dalam surah apa surah apa? Surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu Wa Taala puji wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah Ta'ala puji, walaupun orang-orang Ansar ni dia sangat memerlukan, tetapi pada masa yang sama mereka sanggup berikan sebahagian harta mereka. Mereka sanggup berikan sebahagian daripada keperluan hidup mereka untuk orang-orang muhajirin. Okay, tapi bila dah ramai orang Islam, okay, dah tengok orang Islam makin kuat, okay, muhajirin pun dah tak perlukan bantuan, mereka pun dah ada sumber ekonomi mereka sendiri, kehidupan pun dah stabil, maka pada waktu ni mereka merasakan ini perbincangan sesama mereka, tak cerita pun kepada Nabi SAW. Okay. Lalu mereka kata falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha. Maksudnya dulu harta kita dah kongsi banyak dah. Okay, lalu sekarang ni apa kata kita ambil peluang, kita stop jap kita punya jihad dengan Nabi SAW. Kita stop jap dengan kita pergi menuntut ilmu ke. Okay, maka kita fokus kepada kumpulkan balik harta-harta kita yang dah hilang. Okay. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa apabila kamu mula meninggalkan agama dan kamu masuk ke dunia, mana fokus kamu dah jadi dunia, okay, maka Allah Taala kata inilah ila tahlukah. Kamu sedang membawa diri kamu ke lembah kebinasaan. Kerana elok-elok kamu sedang ke hadapan dalam nak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah siap puji pengorbanan orang-orang Ansar, tiba-tiba nak tarik diri. Okey, nak berundur ke belakang. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata ini adalah perbuatan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Okey. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Okey, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa berbuat baiklah, maksudnya infakkanlah harta kamu sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan keadaan kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia di Istanbul. Kalau siapa pergi ziarah Istanbul, mungkin ada orang yang akan bawa pergi ke kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Walau bagaimanapun, kalau kita pergi ziarah tempat-tempat yang bersejarah begini, kadang-kadang kubur-kubur ni adalah rekaan. Kita tak tahu pun betul atau tidak kubur-kubur tersebut. Okay, cuma kadang-kadang orang nak jadikan sesuatu tempat tu sebagai tarikan pelancong, maka dia pacak je lah apa-apa dan dia bagi tahu ini kubur Salahuddin Al-Ayyubi, ini kubur Abu Ayyub Al-Ansari. So kita berhati-hati. Okay, kerana satu lagi kita nak sentuh bahawa kita pergi ziarah kubur ni bukan kerana seronok-seronok. Tapi ziarah kubur yang kita pergi adalah kerana tuntutan. Nabi SAW minta supaya orang-orang lelaki supaya menziarahi kubur. Kerana menziarahi kubur ni boleh melembutkan hati. Taridkul qulub ataupun turidkul qulub. Boleh melembutkan, mencairkan hati. Kerana orang lelaki ni dia lain, orang perempuan lain dengan lelaki. Orang lelaki ni dia punya hati dia kental dan ada satu penyakit nama dia ego. Susah dia nak buang benda ni. Okay, melainkan apabila pergi menziarahi kubur, maka Nabi SAW kata ini boleh turidkul qulub, boleh mencairkan hati, wa tudzakiru bil akhirah, dan boleh mengingatkan manusia kepada hari akhirat. Okay, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, pada sesi kali ini kita akan sambung dengan ayat yang ke-196. Okay, apa ayat ni? Kita baca dulu ayat ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. Okay, ni saya nak fokus dekat tempat-tempat yang kita perlu fokus dalam bacaan kita. Okay, فما استيسر من الهدي. Macam mana kita nak berhenti pada perkataan ini? Hadi. Okay. Pada perkataan ini. Okay.
So antara tempat-tempat yang susah untuk kita berhenti ialah tempat yang kita terpaksa berhenti dengan dua huruf mati. Okay, dekat sini dal dah memang sedia mati dan ya ini dimatikan kerana waqaf. Okay, kenapa kena matikan? Kerana orang Arab. Orang Arab memang bila dia bercakap, dia akan matikan huruf yang terakhir. Okay. Lalu Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang jelas dan nyata, maka antara cara orang Arab bertutur adalah dengan mematikan huruf yang terakhir. Okey. Famastaysara minal hadi. Okey, cara kita nak sebut benda ni adalah dengan kita lalukan dia pada makhraj dia. Okey, dal ada makhraj dia. Hujung lidah bertemu dengan tempat pertemuan gigi dan gusi atas. Minal had. Okey, ambil dulu dal. Had. Okey, itu dal. Dan dal ni mati. Bila dal mati, kita ingat juga bahawa dal bila dia mati ada satu sifat pada dia, iaitu qalqalah. Ada lantunan. Kita pun lantunkan dia. Minal had. Lantunkan dulu. Okey, dan kemudian barulah kita pergi kepada huruf yang selepas dia, iaitu ya. Minal hadi. Hadi. Okey. Ya, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas. Tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas. Minal hadi. Okey, hanya letakkan daripada makhraj dia, maka insya-Allah dia akan keluar huruf tersebut. Okey. Sambung. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Okay. Baik, sebelum kita masuk pada tafsiran ayat ni, saya nak sentuh sikit tentang huruf ni. Huruf jim. Okay. Huruf jim adalah antara huruf-huruf yang tidak berangin. Okey, huruf jim dia tak boleh berangin. Kenapa saya nak cerita tentang huruf jim ni? Okey, kerana huruf jim ni, okey, saya conteng. Boleh ke insya-Allah? Okey. Kita try conteng. Okey. Baik, huruf jim adalah huruf-huruf yang berangin, yang tak ada angin. Okey, kerana apa? Kerana kita dalam bahasa Melayu kita ada dua huruf. Satu huruf jim dan satu lagi huruf titik tiga. Pernah tengok tak? Jim dan titik tiga. Okey, ada satu huruf jim dan satu lagi huruf jim titik tiga. Okay. So satu bunyi dia ja. Okey, ataupun j. Okey, satu lagi bunyi dia cha. Okey, nampak? Okey. Kita dalam bahasa Melayu, kita dalam bahasa Malaysia ada cha. Dalam bahasa Arab tak ada cha. Cha tak ada. Okey. Sebab tu bila kita baca huruf jim, maka kita kena pastikan huruf yang keluar adalah huruf ja, j. Dan huruf j ni sifat dia tak ada angin. Jagung, jari, apa lagi? Jalan, ja, tak ada angin. Okay, tetapi cawan, cacing, cari, cuci, semua ada angin. Okay. Oleh kerana itu, cara sebutan huruf jim yang betul adalah dengan kita pertamanya merapatkan. Kita tekan tengah-tengah lidah kita, tekan ke langit-langit atas. Ilal haji famas haji. Tengok beza. Ilal haji dengan ilal haji. Ci. Nampak G? Ci adalah bunyi C. Ya, dan dia biasa kita dengar J ni. J yang berangin ni adalah J Jawa. Jawa tahu kan? Jawa kan?
Orang Jawa kan dia sebut J dengan C. Okay. Okay, oleh kerana tu hati-hati. Bila kita sebut jim, maka pastikan jim yang keluar adalah jim yang tidak berangin. Kerana bila berangin, dia akan jadi huruf Ca. Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan huruf. Okey, baik. Kita balik kepada persoalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ni. Kita nak cari apa masalah dia. Okey. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu Wa Taala kata sempurnakan haji dan umrah. Okay, tengok ayat tu. Sempurnakan ataupun lengkapkanlah haji dan. Okay, tengok perkataan ni. Dan. Okay, dan. Okay, apa yang kita boleh faham bila kita sebut wa atimmul hajja wal umrah? Sempurnakanlah haji dan umrah. Okay. So, ada dua kefahaman para ulama dekat sini. Okay, ada dua kefahaman. Apa dia? Yang pertama, umrah dan haji adalah dua entiti berlainan. Okay. Dua entiti berlainan. Okay. Dan bila dua entiti berlainan, maka dia terpaksa buat. Okay. Dalam ibadah kita, kita ada contohlah, kita ada apa benda, ibadah yang tengah kita buat. Okay, solat zuhur. Okay. Masa kita tengah solat zuhur, boleh tak kita niat pada masa yang sama nak solat asar? Solat zuhur dan asar, solat zuhur plus asar. Sekali dalam satu solat. Plus asar. Boleh tak? Kita tengah solat zuhur, terlintas dalam niat dalam hati kita sahaja tu solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau ikut imam, mengikut imam kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa yang sama juga aku solat asar kerana Allah Ta'ala. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dua entiti berlainan. Okay, so bila dua entiti berlainan, dia tidak boleh dilakukan pada satu masa. Dia tak boleh dilakukan pada satu masa. Dia kena buat asing-asing. Okay, itu kefahaman sebahagian. Sebahagian lagi pula kata, okay, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut haji dan umrah. Okay, maksudnya haji dan umrah itu disekalikan. Ni dipandang dari satu sudut lah. Okay, haji dan umrah tu sekali. Maksudnya bila kita buat haji, kita buat umrah sekali. Itu maksud dia. Okay, so faham? Mana wa atimmul hajja wal umrata lillah. So kesan dia ialah orang yang mengatakan haji dan umrah ni dua entiti berlainan, maka dia akan suruh buat haji ifrad. Dia akan suruh buat haji ifrad macam Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab bila suruh perintahkan atau masuknya musim haji, maka mereka akan perintahkan manusia untuk buat haji ifrad. Kenapa haji ifrad? Kerana Allah Ta'ala sebut haji satu benda, umrah satu benda. Tak boleh bergabung. Bila buat haji, haji je. Bila buat umrah, umrah je. Dan bahkan pandangan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, pandangan mereka ini disokong oleh satu lagi hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah maksudnya bila kita buat haji, ikutilah haji tersebut dengan umrah. Ataupun bila kita buat umrah, ikutilah umrah tersebut dengan haji. Okey, maksudnya kalau kita nak buat umrah dan haji, gila-gila. Haji, umrah, haji, umrah, haji, umrah. Kebiasaan yang kita buat adalah umrah, dapat rezeki pergi haji, baru kita pergi haji kan. Bagi orang yang berkemampuan lah. Orang yang berkemampuan tiap-tiap tahun dia pergi umrah. Kadang-kadang dalam setahun, 2-3 kali dia pergi umrah. Okay, so dia umrah, baru haji. Okay, sedangkan antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tabi'u bainal haji wal umrah. Buat haji, buat umrah, buat haji, buat umrah. Itu caranya. Okey, tapi sekarang agak sukar kan. Kita nak pergi haji, kita nak buat umrah. Okey. Cuma kita nak sentuh tentang apabila Allah Taala sebut dan haji dan umrah. Okey, bermaksud haji satu benda, umrah satu benda, dia tak boleh buat pada satu masa. Dan maka kerana itulah keluarnya haji ifrad. Okey, yang kedua pula sebahagian para ulama kata, oh, Allah Ta'ala sebut haji dan umrah sekali, maka kita kena buat sekalikan dia. Boleh buat sekalikan dia. Okey, maka keluarlah haji tamattu' dan qiran. Okey, tamattu' dan qiran. Dan qiran. Okey, apa beza tamattu' dan qiran? Kita baca ayat ni. Nanti kita akan nampak apa perbezaan tamattu' dan
dan qiran. Okey, baik. Fa in uhsirtum, setelah Allah Taala cerita wa atimul hajj wal umrata lillah, dan sambil kita sebut haji dan umrah, kita sebut juga wa atimmu. Allah Taala kata sempurnakan. Apa maksud sempurnakan? Maksudnya apabila kita dah masuk dalam ihram, maka kita tidak boleh membatalkan haji atau umrah kita begitu sahaja. Okay, melainkan akan ada hukuman, akan ada denda, kan ada peristiwa yang berlaku apabila kita masuk dalam haji dan umrah dan kemudian kita batalkan. Okay. Dia berbeza dengan solat. Bila kita solat dan kita batalkan, pada asalnya kita membatalkan ibadah yang kita dah mulakan adalah satu perkara yang tidak digalakkan. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Dah masuk dalam solat, apa jadi pun habiskan solat dulu, tapi jangan batalkan. Dah masuk dalam puasa, apa jadi pun, kalaulah tersalah makan ke apa, cari alasan yang boleh menyebabkan kita untuk sambung ibadah kita. Melainkan kalau dah terbukti batal tu, kita pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Itu pun sebahagian para ulama ataupun jumhur para ulama kata kalau kita batal sekalipun kena sambung juga, kena lengkapkan juga. Okay, jangan batalkan amalan kita, terutama kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab tengah solat tiba-tiba ada ular datang ke, maka takkan tak nak batalkan. Kejut kita mesti kena lari. Ataupun ada kebakaran ke, ada gempa bumi ke, maka kita kena lari, selamatkan diri. Okey, tetapi pada asalnya adalah kita tak boleh batalkan ibadah kita. Begitu juga dalam haji dan umrah. Masuk saja kita dalam miqat, kalau datang daripada Malaysia mungkin kita berniat kalau masuk Mekah dulu, maka berniat di atas kapal terbang. Kalau kita datang daripada Madinah, maka kita akan bermiqat, berniat, berihram di Bir Ali ataupun Zulhulaifah. Okay, kita akan berniat daripada situ. Okay, dan apabila kita masuk je, maka kita kena sempurnakan. Okay. So, apa jadi kalau kita tak sempurnakan? Mari kita tengok. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Apabila berlaku ihsar. Mungkin orang pernah dengar ihsar. Bila orang dengar ihsar ni, biasa ihsar ni dikaitkan dengan dam. Dam tu dam. Dam ni apa, binatang sembelihan lah. Okay. So binatang sembelihan. Biasa kalau dengar ihsar ni dam. Ihsar maksudnya kita tak mampu untuk selesaikan ibadah kita. Kita tak mampu untuk selesaikan ibadah kita. Kita dah masuk dalam ihram tapi kita tak mampu untuk selesaikan ibadah. Okay, antara sebabnya adalah kerana ada halangan. Contoh, ada musuh halang kita. Kita tengah dalam perjalanan, tiba-tiba ada perompak padang pasir ke, dia blok jalan kita. So kita tak mampu untuk selesaikan. Okay, sebab jarak Zulhulaifah dengan Mekah tu jarak yang agak jauh, dalam 400 km. Okay, lalu jarak yang begitu jauh, banyak perkara boleh berlaku. Okay. So dalam perjalanan kita sakit ke, ataupun ada halangan-halangan yang berlaku. Okay, dan biasanya banyak terjadi kepada kaum wanita. Kaum wanita bila dia masuk dalam haji dan umrah, maka dia ada satu silang masa yang dipanggil period. Okay, so silang masa ini menyebabkan dia tak boleh nak beribadah, tak boleh nak melengkapkan haji dan umrah. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Okey. Fa in uhsirtum, apabila kalian disekat daripada pergi, tak dapat nak teruskan, famastaysara minal hadi. Apa yang perlu kalian lakukan adalah sembelih binatang. Famastaysara. Okey, dan sembelih binatang ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan, bukannya fal hadi. Bukannya Allah Taala kata siapa yang disekat apa semua maka sembelih binatang. Tapi Allah Taala kata famastaysara minal hadi. Apa yang dia mampu ataupun apa yang mudah bagi dia daripada sembelihan-sembelihan. Okey. So kalau tak ada, nanti kita tengok apa akan jadi kalau dia tak mampu untuk sembelih. Okey. Asalnya adalah orang yang ihsar, maka dia kena sembelih binatang. Okey. Okey. Maka kerana itu, okey, kerana itu untuk elakkan daripada hadi ni, sebab hadi ni bukan semua orang mampu untuk hadi. Mungkin kita nampak dia boleh pergi umrah, ada duit, tapi mungkin simpanan dia bertahun-tahun dia guna untuk pergi umrah ataupun dia pergi haji. Okey, lalu bila dia pergi, dia terpaksa pula bayar hadi. Okey, oleh kerana hadi ni dia harga kambing bukannya kadang 400, 500. Okey, mungkin musim haji dia dapat murah sebab lambakan
apa binatang-binatang ni, kambing ni masuk daripada Sudan, kambing ni masuk daripada negara luar, lalu kerana lambatkan kambing maka jadilah harga murah. Tapi kalau hari-hari biasa maka kita dapati bahawa harga-harga kambing 400, 500, 600, 1000 pun ada. Okey. So agak membebankan bagi sebahagian orang untuk al-hadi. Maka kerana itu apabila kita berihram maka ada niat bersyarat untuk elak untuk keluarkan kita daripada al-hadi. Apa niat bersyarat dia? Wa in habasani habisun famahalli haisu habastani. Okay, kalaulah asalnya kita masuk niat umrah, berihram ni niat dia pendek je. Labbaik Allahumma hajjan kalau buat haji. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Okey, kalau buat umrah. Okey, itu niat dia, itu lafaz niat dia. Dan haji dan umrah ni antara ibadah yang lafaz niat dia dengan suara jelas. Okay, kalau ibadah-ibadah lain, solat, puasa, zakat ke ataupun apa-apa ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka niatnya dalam hati. Yang ni yang dikira. Kita lafaz kuat-kuat pun tapi niat dalam hati lain dia tak jadi. Contohnya kita solat Zuhur. Kita pun niat apa yang selalu kita baca, usalli fardhu zuhri arba'a rakaat, tapi dalam hati kita sebut solat Asar. So niat mana yang akan dikira? Niat yang akan dikira adalah yang terlintas dalam hati. Sebab itu dia, itu mahal ataupun itu tempat niat. Niat tempatnya dalam hati. Melainkan dalam haji dan umrah. Okey, dalam haji dan umrah maka niatnya adalah lafaz. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Kalau buat haji, buat umrah. Okey, kalau buat untuk orang, labbaik Allahumma hajjan an fulan ibn fulan. Labbaik Allahumma umratan an fulan ibn fulan. Kan ada orang buat badal haji, badal umrah kan. Okey, maka itu lafaz niatnya. Okey. Okey, lalu tadi kita kat mana? Okey, bila kita lafaz niat bersyarat ni, maka niat bersyarat ni berbunyi wa in habasani habisun. Apabila aku disekat oleh apa-apa sekatan, fa mahalli haisu habastani. Dan itulah tempat aku bertahallul. Okey, inilah tempat aku keluar daripada ibadah haji dan umrah. Okey, so macam mana cara nak bertahallul? Cara bertahallul adalah dengan famastaisara minal hadi. Kena sembelih binatang. Okey, famastaisar. Perkataan famastaisar ini apa yang mudah bagi kalian, maksudnya dia bukanlah sesuatu yang kita kata wajib. Okay. Kalau kita tak mampu maka ada dia punya ganti dia. Okey, famastaisar itu masuk famastaisar. Okey, bukanlah semata-mata kena sembelih je, tak boleh buat benda lain. Ada benda lain yang kita boleh buat. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala tahliqu ru'usakum. Okey, wala tahliqu ru'usakum, kita ambil situ dulu. Dan jangan kalian cukur rambut kalian. Okay. Apa maksud jangan cukur rambut? Bila kita bertahallul, okey, kita pergi buat umrah. Kita pun pergi masuk ihram, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i. Kita nak keluar daripada umrah, apa kita buat? Kita cukur rambut kan. So cukur rambut ni nama dia tahallul. Dalam umrah bercukur adalah tahallul. Dalam haji tahallul ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Dia ada tahallul dia. Okey, tapi kita nak cerita wala tahliku ru'usakum. Maksudnya kalau kita keluar, katalah kita pergi masuk buat haji dengan umrah. Kita pun berniat ihram, dah masuk, dah lalu kat Muzdalifah, dekat Zulhulaifah. Okey, dan kemudian kita bergerak dan tiba-tiba tengah jalan tersangkut. Kita nak bertahallul, maka apa perlu kita buat dulu? Sebelum kita cukur rambut kita kena sembelih binatang dulu. Okey, sebelum kita cukur rambut kita, maka kita kena sembelih binatang dulu, baru kita boleh bercukur. Okey, macam mana kita tahu? Kerana Nabi SAW buat seperti itu dalam peristiwa Hudaibiyah. Bahkan ayat Al-Quran pun mula dengan famastaisara minal hadi. Sembelih dulu wala tahliku ru'usakum. Lepas sembelih baru Allah Taala cerita tentang bercukur. Maksudnya kita nak bertahallul, maka kita kena sembelih binatang dulu baru kita bercukur rambut. Okey. Dan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Okey, adapun pada asalnya, okey, pada asalnya nak bercukur rambut ini mestilah hatta yablughal hadyu mahillah. Dalam kita buat haji, contoh kita pergi buat haji. Dalam umrah kita tahulah. Okey, dalam umrah maksudnya habis kita buat semua ibadah umrah, maka kita pun
bertahallul dengan cukur. Tapi ayat ni lebih fokus kepada ibadah haji. Okey. Masa haji, bila kita boleh cukur rambut kita? Bila kita boleh cukur rambut kita masa haji? Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Okey, kita boleh cukur rambut pada hatta yablughal hadyu mahillah. Apabila binatang sembelihan tu dah ada di tempat dia. Okey, dah ada di tempat dia, iaitu pada masa dia dan tempat dia. Tempat dia adalah dekat dalam Makkah. Okey, dan masanya adalah pada hari Yaumun Nahri. Pada hari 10 Zulhijjah. Kita hanya boleh cukur rambut setelah binatang korban tu, bukan binatang korban, binatang yang kita hadi ni adalah satu binatang yang kita bawa untuk ialah macam ibadah korban jugalah. Okay, macam ibadah korban, tapi dia adalah ibadah korban yang dibuat dalam tanah haram. Okay, untuk orang yang haji dan umrah. Haji. Okay, hatta yablughal hadyu mahillah. Maksudnya kita hanya boleh mencukur rambut bagi orang-orang yang buat haji, dia hanya boleh cukur rambut setelah sampai masa dia. Sampai masa baru boleh cukur. Sebelum tu tak boleh. Okay, siapa yang cukur sebelum tu maka akan ada masalah pada dia. Okay, akan ada denda pada dia kerana dia melakukan perbuatan yang dilarang. Okay, tetapi setelah sampai pada waktu dia, maka pada hari ini, pada waktu ini dibenarkan untuk bercukur, iaitu apabila sampai di Makkah dan pada 10 Zulhijjah. Okay, boleh? Okay. Lepas 10 Zulhijjah, cukurlah. Okay. Faman kana minkum marida. Okay. Lalu dalam perjalanan nak pergi umrah dan pergi haji ni, orang yang pergi haji ni bilangan dia ratusan ribu, jutaan orang yang pergi haji. Okay. Dan di kalangan mereka ini ada orang yang sakit. Okay. Sakit dekat sini apa maksud sakit dia? Sakit ni sakit macam-macam jenis penyakit lah. Okay. Tengah pergi buat haji, kemudian sakit, kaki tak boleh nak bergerak ke apa ke. Okay. Allah SWT sebut faman kana minkum maridan au bihi adzam min ra'sih, ataupun ada sakit di kepala dia. Okey. So maksudnya dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan tentang satu golongan yang dah masuk dalam haji dan umrah dan dia tak dapat nak teruskan haji dan umrah dia kerana maridah, kerana sakit. Sakit yang menyebabkan dia tak mampu nak teruskan. Ada orang dia sakit, tapi sakit ni dia masih mampu untuk teruskan haji dan umrah, maka dia kena teruskan. Okay, so keringanan ini untuk keluar daripada haji dan umrah ni adalah untuk orang yang tak mampu langsung untuk teruskan haji dan umrah. Okay. Dan au bihi azam min ra'sih, ataupun ada sakit di kepala dia. Lalu kita pun orang sakit kepala boleh keluar daripada haji dan umrah. Kita jadi pelik. Ini persoalan ayat ni. Kita nak faham ayat ni. Au bihi azam min ra'sih, ataupun ada sakit dekat kepala dia. Okay. So sakit apa dekat kepala yang membolehkan kita kita tinggalkan haji dan umrah? Kita keluar daripada haji dan umrah. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut siapa yang sakit au bihi azam min ra'sih, ataupun ada sakit, kesakitan. Azza ni maksudnya kesakitan dekat kepala dia. Fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka dia hendaklah membayar denda. Dia dah masuk dalam haji dah. Dia dah masuk dalam haji dan umrah, dan kemudian ada masalah yang berlaku kepada dia, maka dia kena bayar fidyah. Apa fidyah dia? Okey, fidyah dia adalah min siyam. Dia kena berpuasa. Berapa hari puasa? Nabi SAW suruh berpuasa 3 hari. Okay, kemudian au sadaqatin, au sadaqah dia kena atau maksudnya dia pilih salah satu daripada 3. Fidyah dia salah satu daripada 3, sama ada puasa 3 hari, au sadaqatin, atau dia keluarkan sedekah. Sedekah dia banyak mana? Sedekahnya adalah setengah cupak gandum untuk 6 orang. Maksudnya 3 cupak. Dia kena keluarkan 3 cupak gandum, dan 3 cupak ini dibahagikan kepada 6 orang miskin. So setiap seorang akan dapat setengah cupak gandum. Au nusuk ataupun sembelihlah. Sembelihlah kambing syah untuk fuqara Makkah, untuk orang-orang fakir
di Makkah. Okey. Maksudnya kat sini, okey. Ayat ni dia jadi pemahaman kita jadi tergantung sekejap. Apa maksud ayat ni sebenarnya? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au bihi adzam min ra'si, ataupun ada kesakitan dekat kepala dia, maka dia boleh melakukan halq ras. Okay, dia boleh melakukan cukur. Okay, daripada mana kita dapat dia boleh melakukan cukur ni? Okay, kita tak faham ayat ni melainkan setelah datang sebab turunnya. Okay, kalau kita baca makna dia, faman kana minkum maridan, siapa di kalangan kalian yang sakit, au bihi adzam min ra'sih, ataupun ada kesakitan dekat kepala dia, maka fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka fa fidyah, bayarlah fidyah, sama ada puasa ataupun sedekah ataupun nusuk, sembelih binatang. Okay, lalu kita pun kata, ayat ni pasal apa ni? Okay. So kita nak tengok ayat ni, kita tak akan faham ayat ni melainkan setelah kita baca sebab turunnya ayat ini. Okay, kita habiskan dulu. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi. Okey. Habis dekat sini. Okey. Sini habis satu perenggan. Okey, satu cerita haji habis dekat sini. Iaitu cerita-cerita orang yang tak berkemampuan untuk melaksanakan haji ataupun dia terpaksa melakukan kesalahan dalam haji dia. Okay, dia terpaksa melakukan benda yang kita kata benda yang dilarang masa haji. Kan dalam ihram kita kan ada benda-benda yang dilarang. Kita tak boleh pakai tutup kepala, tak boleh tutup muka, perempuan tak boleh pakai kufazain, tak boleh pakai sarung tangan, tak boleh pakai pakaian berjahit, tak boleh apa lagi, minyak wangi tak boleh. Banyak larangan-larangan yang ada semasa haji dan umrah. Okey, tetapi ada keadaan yang menyebabkan kita terpaksa langgar. Okey, terpaksa langgar benda tersebut. Itu marid, sakitan kita, au bihi adzam min ra'si. Nanti kita tengok dia punya penjelasannya. Okey, habis dekat sini. Belakang ni ialah faidza amintum. Ada pun orang yang selesa dan tenang dan aman. Lepas dia berihram dia masuk dalam haji. Okey, tetapi bila dia masuk dalam ibadah tu, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Dia buat dua ibadah sekali. Dia buat dua ibadah sekali, iaitu buat umrah dan haji pada masa yang sama. Okey, pada musim haji, pada satu safar, satu perjalanan, dia buat dua ibadah sekali, iaitu umrah dan haji. Maka orang ini famastaysara minal hadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka apa yang mudah bagi dia daripada hadi. Okey. Faman tamatta. Perkataan tamatta ni inilah asal kepada perkataan haji tamattu. Haji tamattu ialah orang yang pergi buat haji, dia masuk dalam Makkah, lalu dia buat umrah dulu. Okey, dia buat umrah dulu. Bila buat umrah dulu, selesai buat umrah, dia boleh beringat-ingat. Maksudnya dia boleh pakai pakaian berjahit. Dia bebas. Dia beza dengan haji ifrad. Haji ifrad ni orang masuk dengan niat haji. Maka dia kena pakai pakaian ihram sampai dia selesai halq, sampai dia selesai cukup kepala, tahallul. Okey, sampai dia bertahallul, buat dua daripada tiga perkara pada hari ke-10, maka baru dia boleh keluar daripada haji. Okey. Ada pun orang yang tamattu, maka dia pergi, dia buat umrah dulu sampai hari 8 baru dia niat haji balik. Okey, baru dia niat nak pergi laksanakan haji. Famastaysara minal hadi. Maka Allah Taala kata famastaysara minal hadi, hendaklah dia bayar sembelihan. Okey, kenapa dia kena bayar sembelihan? Okey, secara logiknya kalau kita pakai logik akal lah, orang yang buat haji satu je dengan orang yang buat haji dan umrah, mana lagi baik? Mana lagi baik? Yang buat haji satu je ke ataupun yang buat haji dengan umrah? Yang buat haji dengan umrah secara logiknya, yang buat haji dengan umrah ni lebih baik. Dia buat dua ibadah. Sedangkan orang yang pergi haji, dia buat satu ibadah je. Okey, orang buat haji ifrad, dia buat satu ibadah je. Tapi orang yang buat haji tamattu ataupun haji qiran, maka dia buat dua ibadah dalam satu waktu. Okey, lalu sepatutnya, ini sepatutnya lebih dipuji. Okey, walau bagaimanapun kita sebut, ibadah kita adalah mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila bermusafir dalam satu safar, Nabi hanya buat satu ibadah sahaja. Okey, satu safar, satu ibadah.
Sekali perjalanan Nabi daripada Madinah ke Makkah, Nabi akan buat satu ibadah je. Kalau Nabi nak buat umrah, maka Nabi akan buat satu umrah je. Okay, itu sunnah. Okay, dan dia jadi khilaf di kalangan para ulama. Okay, boleh tak bila kita masuk dalam Mekah, kita buat umrah banyak kali? Kan sekarang kan ramai orang yang bila dia sampai dekat Mekah, dia dah buat umrah, lepas tu dia nak keluar balik pergi Tan'im, dia masuk balik buat umrah. Boleh tak buat banyak kali? Okey, maka ada sebahagian para ulama dia kata boleh buat banyak kali sebab susah. Nak pergi umrah sekarang ni bukan senang, nak kena buat visa lagi, duit yang banyak lagi nak kena keluar. Maka dia kata boleh buat. Ada sebahagian lagi kata sunnahnya adalah Nabi SAW, Nabi buat satu ibadah dengan satu safar. Okay, maksudnya bukan satu safar bulan tu, tapi satu perjalanan. Okay, Nabi berjalan sekali, Nabi pergi Mekah, Nabi buat satu ibadah. Nabi buat satu umrah dia. Nabi tak buat double atau 3 umrah. Maka terpulang masing-masing. Kalau siapa yang rasa sunnah Nabi SAW dia nak buat sekali je, maka buatlah sekali. Siapa yang rasa susah lagi, lepas 10-20 tahun nanti baru boleh datang lagi, maka dia nak buat banyak kali, terpulang pada dia. Okey, kerana dua-dua ada hujah. Okay, dua-dua ada hujah masing-masing. Okay. Tetapi kita cerita bahawa Nabi SAW bila Nabi pergi je berjalan ke Makkah Al-Mukarramah, satu perjalanan, satu umrah sahaja yang Nabi buat. Walaupun Nabi tinggal dekat Makkah tu 3 hari. Okay, kita kena tahu Nabi SAW tinggal di Makkah dalam perjalanan Nabi SAW. Okay, terutama selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ditandatangani, maka Nabi akan duduk 3 hari di Makkah Al-Mukarramah. Okay. Okay, so kita balik. Okay. Kenapa orang yang buat satu ibadah dan orang yang buat 2 ibadah, yang 2 ni kena sembelih binatang, tapi yang satu ni tak? Okay, kerana kita ikut panduan Nabi SAW. Nabi SAW, bila Nabi pergi haji, Nabi pergi haji dan umrah sekali. Okay, Nabi buat haji dan umrah sekali. Dan kerana Nabi nak buat haji dan umrah sekali, maka Nabi SAW kata kita kena sembelih binatang. Sembelih binatang kerana apa? Kerana sepatutnya satu perjalanan, satu ibadah. Tapi oleh kerana kita buat 2 ibadah dalam satu perjalanan, okay, dan ini juga antara hujah yang membenarkan untuk berulang kali kita buat umrah. Maka dua-dua pihak ada hujah. Okay, maka Nabi SAW kata sebagai, bukanlah denda, tetapi hadi ni kita kena pandang dia sebagai ibadah tambahan. Orang lain tak buat hadi, orang yang berhaji ifrad dia tak buat hadi. Tapi orang yang tamattu' dan qiran, dia ada tambahan ibadah, iaitu dia kena sembelih binatang al-hadi. Okey, so sembelihlah al-hadi ni. Bagi orang yang buat haji, umrah, buat tamattu' dan qiran. Okay, dan Nabi dah plan memang nak pergi buat haji dan umrah sekali. Kerana tu Nabi bawa binatang tu daripada Madinah lagi. Seret binatang tu, bawa pergi Makkah Al-Mukarramah. Okey. Faman lam yajid. Bagi orang yang tak mampu nak sembelih binatang, dia nak buat haji haji tamattu', dia nak buat haji qiran, tapi dia tak mampu nak sembelih binatang, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi keringanan. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajj. Okay, siapa yang tak mampu maka berpuasalah 3 hari fil hajj. Okay, apa maksud 3 hari fil hajj? Okay, kalau kita ambil literal punya tafsiran adalah berpuasa 3 hari ketika haji. Ketika haji. Berpuasa 3 hari ketika haji. Okay. So, bagi orang yang duduk sekejap je dekat Mekah, maka dia kena puasa. Walau bagaimanapun dia jadi masalah. Masalah sebab apa? Sebab 3 hari selepas hari 10, okay, hari 10 tu, okay, 3 hari lepas hari 10 adalah hari tasyrik. Hari tasyrik yang diharamkan untuk berpuasa. So macam mana dia nak puasa? Okay, lepas habis daripada hari tasyrik dia kena balik. Okay, sebab tu para ulama dia kata apa? Para mufassir kata apa? Fasiyamu 3 ayyamin fi ashhuril hajj. Okay, dia hendaklah berpuasa 3 hari di bulan-bulan haji. Okay, apa bulan haji? Bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. 3 bulan ni dinamakan sebagai bulan haji. Okay. So bagi orang yang dia dah plan awal dia nak pergi buat haji tamattu', okay, okay, dan dia tahu dia tak berkemampuan untuk bayar haji,
Okey, maka puasalah. Biasa puasa ni lepas kita buat lah. Orang dah bila kita dah masuk dalam ihram tu baru kita boleh tahu kita nak kita nak haji atau umrah. Okey. So bila dah berihram dan kita dapati bahawa okey kita ihram dengan umrah, maka kita kena bayar dam, kena bagi hadi. Okey, bila kita nak bagi hadi tengok tak mampu. Okey, kita punya akaun kita dah tabung haji kita dah kempis dah tak ada duit dah. Okey, maka fasyamu thalathati ayyamin fil hajj. Sebelum habis Zulhijjah kita kena puasa 3 hari. Okey, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lagi bebas untuk kita selesaikan setelah kita balik keluar daripada musim haji. Okey, atau kalau kita nak habiskan dalam bulan Zulhijjah pun tak ada masalah. Okey, tapi 3 hari tu mesti dilakukan dalam bulan sebelum habisnya bulan Zulhijjah. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 selepas kamu pulang. Maksudnya lepas keluar daripada bulan Zulhijjah pun tak ada masalah. Tilka asyaratun kamilah, maka itu 10 hari yang penuh. Maknanya orang yang tak mampu nak bayar hadi, dia kena puasa 10 hari. Okey, walau bagaimanapun daripada 10 ni 3 kena buat dalam bulan haji. Okey. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Walau bagaimanapun semua hadi ke puasa ke hadi atau puasa ni, maka ia adalah hanya untuk selain penduduk Makkah. So, ada keistimewaan jadi penduduk Makkah. Kerana penduduk Makkah dia tak payah bermusafir. Okay, tujuan hadi tadi adalah kerana kita bermusafir satu safar tapi buat 2 ibadah. Sedangkan satu safar sepatutnya satu ibadah. So sebagai dendanya, kerana kita buat 2 ibadah, maka ada sembelihan yang kita kena beri kepada taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau tak mampu maka puasa 10 hari. Okey. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ini semua hadi dan puasa 10 hari hanya untuk selain penduduk Mekah. So penduduk Mekah macam mana? Penduduk Mekah tak payah bayar apa-apa. Tak payah bayar apa-apa. Sebab apa? Sebab safar tu tak berlaku. Okay, safar. Penduduk Mekah mana bermusafir, takkan dia bermusafir pergi ke Kaabah, padahal Kaabah tu memang ada dalam Mekah. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata benda ni adalah untuk orang yang bermusafir ke Makkah lalu dia buat 2 ibadah dalam satu masa, dalam satu safar. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hukuman dia amat syadid, amat dahsyat, amat kuat. Okey. Baik, kita balik kepada ayat tadi. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih. Sesiapa yang sakit dan ada kesakitan dekat kepala dia. Kita azam min ra'sih, sakit kat kepala dia macam mana? Tak boleh makan Panadol ke? Okey, kita tengok nak memberi penjelasan kepada makna ayat ni, maka kita tengok kepada sebab turunnya. Sebab turunnya adalah kita padam dulu. Dia mengganggu. Saya padam dulu. Dia tak boleh nak padam. Kenapakah tak boleh padam? Dia kena padam pakai laptop. Sekejap, minta maaf. Okey, baik. Sebab turun ayat ni ialah anna Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Siapa yang pergi solat Jumaat tadi, dia dengarlah nama Ka'ab bin Ujrah ni. Okey, Ka'ab bin Ujrah. Okay. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala an haddathahu qala. Okey. Ka'ab bin Ujrah, siapa yang ambil daripada Ka'ab bin Ujrah? Okey. Ayat dia Ka'ab bin Ujrah menceritakan kepadanya. Siapa Ka'ab bin Ujrah ni, cerita pada siapa pula? Okey, Ka'ab bin Ujrah diceritakan pada 2 orang. Okey. Pada seorang yang nama dia Abdullah bin Ma'qil dan seorang lagi Abdurrahman ibnu Abi Layla. Okey. So Ka'ab bin Ujrah dicerita pada 2 orang. Okey, apa dia cerita? Qala waqafa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Okey, waqafa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah wa ra'si yatahafatu qamla. Okey, sedangkan kepala aku masa tu penuh dengan qaml. Okey. Nabi SAW berhenti, maksudnya waqafa alayya Rasulullah SAW bil Hudaybiyah, maksudnya Nabi berhenti disebabkan aku.
Kerana Ka'ab bin Ujrah ni Nabi berhenti sekejap di Hudaibiyah. Wa ra'si yatahafatu qabla. Kerana kepala aku dipenuhi oleh kutu-kutu. Kutu kan? Okay. Faqala yu'dhika hawamuka. Okay, hawam ni adalah daripada ham. Okay, ham. Nabi SAW antara doa yang Nabi ajar kepada bayi yang baru lahir. Kita kalau tengok bayi yang baru lahir, maka kita bacalah doa. U'idhuha. Kalau perempuan, bayi perempuan, u'idhuha. Kalau bayi lelaki, u'idhuhu. Bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah. Okay. Kulli syaitanin wahammah. Hammah tu apa? Hammah tu adalah binatang-binatang yang menggigit. Ular, kalajengking, apa lagi yang menggigit-gigit ni, ada sengatan-sengatan dia tu. Okay. So Nabi bertanya kepada Ka'ab, yu'dhika hawamuka, adakah kutu tu dia gigit kepala kamu rasa sakit? Kita kalau waliyazbillah, kalau siapa kepala ada kutu, maka gatallah kepala dia tak selesa, dan bahkan kadang-kadang dia boleh luka kepala dia. Yu'dhika hawamuka, adakah kutu tu menyakitkan kamu? Qultu, Ka'ab kata, na'am, ya, sakit. Qala fahliq ra'sak, maka cukurlah rambut kamu. Cukurlah rambut kamu. Okay. Dalam perjalanan Nabi nak pergi buat umrah, Nabi nak pergi buat umrah Hudaibiyah, maka sepatutnya dah selesai tawaf sa'i semua, barulah boleh cukur. Tapi oleh kerana Ka'ab bin Ujrah ni ada kutu dekat kepala dia. Okey, dan kutu ni memang menyakitkan dia, menyebabkan dia tak boleh fokus nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahliq ra'sak, Nabi kata cukur je kepala kamu. Rambut kamu tu cukur je. Atau qala ihliq, ataupun Nabi kata cukur je. Okey. Qala fiyya nazalat hadhihi al-ayah. Okey, dan pada aku, kata Ka'ab bin Ujrah, turunnya ayat ini, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Okey, turun ayat ni adalah disebabkan oleh Ka'ab bin Ujrah. Okey, dan Ka'ab bin Ujrah dia menunjukkan kepada kita bahawa sakit dia tu bukannya sakit kena bedah ke, kenapa ke, tapi sakit kerana kutu. Okay, boleh bayangkan sakit kerana kutu. Okay? Sakit kerana kutu ni sakit yang boleh mengganggu konsentrasi solat, konsentrasi ibadah kita. Kita jadi tak tenang, nak berzikir tak tenang, nak talbiyah pun tak tenang, nak buat apa pun kita jadi tak tenang. Kerana bayangkan nak tawaf, nak sa'i, nak berdoa, nak minta pada Allah Ta'ala dalam keadaan terpaksa garu kepala, dan kadang-kadang boleh berdarah-darah. Okay? Lalu sukar untuk melakukan ibadah pada keadaan tu. Okay, maka pada waktu tu Nabi SAW kata cukur je rambut kamu, dan sebagai gantinya kamu kena buat salah satu daripada 3 tadi. Sama ada min siyam, puasa 3 hari, ataupun ini adalah kerana melakukan perkara yang dilarang dalam ihram. Okay, maksudnya kalau kita buat benda-benda yang dilarang dalam ihram, maka inilah hukuman dia, inilah denda dia. Okay, kita pakai penutup kepala ke, berjahit ke, minyak wangi ke, maka ini denda dia. Denda dia adalah sama ada kita puasa 3 hari, ataupun kita bayar 3 cupak gandum untuk 6 orang, maksudnya setengah cupak seorang. Okey, dan yang ketiga adalah sembelih binatang. So pilihlah mana-mana yang kita rasa kita mampu untuk lakukan dia. Okey. Dan begitulah dalam mana-mana ibadah. Okey, dalam mana-mana ibadah. Saya ambil ibadah yang biasa orang ambil keringanan. Ni keringanan. Cukur kepala adalah keringanan. Asalnya tak boleh cukur. Tapi Nabi benarkan cukur kerana ada gangguan terhadap ibadah. Okey, begitu juga. Okey, pernah tak kita tengok orang yang solat duduk? Orang solat duduk. Okey, apa yang menyebabkan dia solat duduk? Dia solat duduk kerana terpaksa solat duduk. Ada benda yang menghalang dia daripada solat berdiri. Okey, solat berdiri. So kita nak tanya, benda apa yang membolehkan seseorang tu solat duduk? Apa kriteria ataupun tahap kesakitan mana yang menyebabkan kita boleh solat duduk? Tak, kesakitan mana yang boleh menyebabkan kita solat duduk? Sama macam keadaan ini. Ka'ab bin Ujrah, Nabi kata cukur kepala. Sebab apa? Kalau tak cukur, kamu punya ibadah terganggu, tak boleh nak khusyuk. Okey, baik. Sama juga keadaannya. Kalau kita dalam solat, kita solat berdiri, kita solat tak duduk, maksudnya kita tak solat tak duduk.
tak duduk atas kursi ke ataupun duduk atas lantai ke, tetapi keadaan tak duduk tu menyebabkan kita tak boleh nak fokus solat. Bukan tak boleh fokus maksudnya ramai tak boleh fokus, ni ramai yang tak boleh fokus, tapi sakit, kesakitan yang menyebabkan kita tak boleh nak fokus solat, melainkan lepas duduk tu kita jadi khusyuk. Lepas duduk tu jadi khusyuk. Kerana tu Nabi SAW suruh duduk, solat duduk kepada siapa? Kepada orang yang sakit buasir. Tak boleh buang air besar. So buasir kadang ada efek kat perut kan. Okay, so sakit. Okay, sakit ni boleh tahan, nak diri pun boleh. Okay, nak diri pun boleh, nak boleh tahan. Tetapi bila berdiri dalam keadaan buasir, boleh faham lah sakit dia macam mana. Okay, sakit dia macam mana kita boleh faham. Okay, so sakit tu walaupun boleh tahan tapi dia akan ganggu kekhusyukan dalam solat. Maka kerana itu tahap kesakitan yang membolehkan untuk kita mengambil keringanan dalam ibadah. Okay, contohnya dalam solat tadi, nak solat duduk adalah sakit yang memang akan ganggu kita dalam beribadah untuk khusyuk pada Allah Ta'ala, dan khusyuk tu dia boleh datang apabila kita duduk, apabila kita ambil keringanan. So Ka'ab bin Ujrah apabila dia cukur kepala dia, maka dia boleh beribadah dengan khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So nampak? Okay. So banyak benda-benda faedah kita boleh ambil daripada ayat-ayat Al-Quran. So daripada ayat tadi yang kita tak tahu, apa azam miraqsi, sakit kepala tu sakit kepala macam mana? Inilah sakit kepala. Sakit kepala yang boleh mengganggu khusyuk kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Seterusnya, okey, habis ayat ke 196. Kita pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat seterusnya ya. Ayat 197. Okey. Ayat 197. Okey. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Okey, kita baca ayat ni dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Baik, kita cerita ayat ni dan kemudian kita cari apa masalah yang ada pada ayat ni. Okay. Dia ayat dia tak ada masalah, tapi kita yang bermasalah bila kita nak faham ayat ni. Lalu masalah tu dia akan hilang apabila kita cerita sebab turunnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut haji ni adalah pada bulan-bulan yang diketahui. Okey, ni ada salah type sikit. Yang telah diketahui. Dia bulan yang bukan yang telah diketahui, yang diketahui yang kita buat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan yang diketahui. Apa dia? Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Okay, maksudnya kalau kita masuk Muharram, boleh tak kita buat haji? Tak boleh. Katalah orang yang pergi awal, dia nak pergi haji awal contohnya. Dia ingat haji macam solat, datang awal, duduk kat depan, tunggu dapat pahala. So dia pun pergi bulan Muharram, 1 Muharram dia masuk. Dengar Arab Saudi buka 1 Muharram, dah boleh buka pergi umrah. Okey, tak boleh masuk dengan visa umrah, dia masuk dengan visa travel. Dengan visa perniagaan dia masuk. So al-hajju ashhurum ma'lumat, dia masuk pada bulan Muharram, lalu dia berniat. Dia masuk je dalam daripada atas kapal terbang tu, dia tahu dia nak masuk Mekah dulu. Lalu dia masuk atas kapal terbang tu, dia pun kata, okey, aku berniat untuk stay kat Mekah sampai haji. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab haji, niat haji hanya diaktifkan. Dia hanya teraktif ketika bulan-bulan haji. Okay, masuk bulan Syawal, 1 Syawal boleh dah. Masuk dekat tempat miqat boleh niat haji. Tak ada masalah. Okay. Faman faradha fihinna al-hajj, siapa yang dah bersiap sedia, maksudnya dia dah difardukan kepada dia, maksudnya dia tak pernah buat haji lagi sebelum tu, maka fardulah bagi dia. Faradha fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maksudnya antara benda yang dilarang ketika berhaji adalah rafath. Apa dia rafath?
Rafath ni kita sebut dah hari tu kan, uhillalakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Apa maksud rafath? Rafath ni semua perkara yang berkaitan lelaki dan perempuan. Pertuturan ke, persentuhan ke, apa benda sekalipun yang berkaitan lelaki dan perempuan, nikah, kahwin ke, bertunang ke, semua yang berkaitan hubungan lelaki dan perempuan adalah rafath. So masuk dalam haji, no, stop, laki-laki, perempuan. Okay, hatta suami isteri pun relax. Okay, fala rafath wala fusuq. Fusuq ni apa? Fusuq ni adalah benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Okay, fusuq. Banyak benda-benda Allah Taala larang. Larangan Allah Taala mengumpat orang, apa lagi? Banyak benda-benda larangan yang kita rasa fusuq ni biasanya adalah larangan yang contoh larangan yang apa yang kita boleh panggil dia sebagai fusuq adalah orang-orang yang sengaja tak lakukan ibadah haji kerana dia rasa dia boleh bayar dam. Dia rasa duit dia banyak, lalu dia kata tak payahlah buat ni, bayar dam je. Tak payah buat ni, aku bayar dam je. Okey, tak payah tak payah dia tutup kepala dia pakai minyak wangi. So orang kata kamu ni tak ada tahu tak ni larangan. Dia pun kata aku tahu tapi aku bayar. So ini adalah antara kategori yang kita boleh masukkan sebagai fusuq. Allah Ta'ala larang, dosa tu nak letak mana? Bila ada larangan maksudnya ada dosa. So dosa tu nak letak mana? Dam tu memanglah untuk proses dia bayar denda. Okey, bayar denda tapi tak orang yang bayar denda. Contohlah orang yang masuk mahkamah. Satu mahkamah kata kamu bersalah dan dihukum sekian. So apabila dia bayar denda, contohlah kamu kena bayar 10,000, 20,000, dia pun bayar 10,000, 20,000. Adakah itu menjadikan dia tidak bersalah? Dia tetap melakukan kesalahan. So sama juga orang yang rasa dia masuk dalam haji dan umrah dan dia rasa dia boleh selesaikan semua dengan alat, tak apa, bayar damnya. Maka dosa kesalahan yang dia buat tu Allah Ta'ala larang tu dia tak mana. So berhati-hati daripada melakukan benda-benda yang fusuq. Okey, wala jidala fil hajj, dan tidak boleh ada perdebatan. Ada orang dia masuk dalam haji, sebab haji ni banyak ibadah dia bukan, dia tak sama macam solat 5 minit 10 minit settle. Haji ni seminggu, 4 hari 5 hari baru settle. So dalam tu banyak benda yang boleh berlaku. Nak bermalam kat Muzdalifah gaduh, nak pergi duduk kat Mina gaduh, duduk kat mana, nak lontar mana dulu gaduh, balah mana satu ni boleh ke tak boleh ni. So duk berjidal. Okay, sedangkan kenapa jidal ni tak boleh? Okey, kerana dalam ibadah haji adalah waktu manusia tu dengan Allah Ta'ala. Semua benda dalam haji adalah manusia dengan Allah Ta'ala. Tawaf, manusia dengan Allah Ta'ala. Sa'i, manusia dengan Allah Ta'ala. Dia nak buat slow ke, dia nak buat perlahan ke, dia nak doa banyak ke, apa, dia dengan Allah Ta'ala je. Dia nak wukuf ke Arafah macam mana, itu dia dengan Allah Ta'ala. Bermalam kat Muzdalifah, kat Mabit, kat Mina ke, dia nak buat macam mana, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak libatkan orang ni. Tapi bila jidal ni, dia duk sibuk tentang benda-benda orang lain punya. Jidal ni berlaku sebab apa? Sebab A ni dia tengok B, dia tak setuju B buat apa. So berlakulah jidal. B dia tengok A, dia tak setuju A buat apa. Lalu berlakulah jidal. Kalau masing-masing tengok, dia kata okey aku belajar macam ni. Sebab sebelum haji kita dah ada persiapan. Kita dah pergi kursus haji. So kursus haji ni dia terangkan daripada A sampai Z cara nak buat haji. Lalu kalau kita pegang benda tu, insya-Allah lah keluar tu haji, insya-Allah lengkap sempurna haji kita, insya-Allah. Okey. Terus saya ada tengok orang lain, kita pun persoalkan orang lain. Oh, kenapa kamu tak buat macam ni? Okey. Kenapa 8 hari bulan tak pergi duduk dekat Mina contohnya. Hari Tarwiyah pergi duduk kat Mina dulu. Okey, kenapa terus pergi Arafah? Okey. So ada orang dia persoalkan. Okey. Lalu setiap orang tu dia tengok apa Tarwiyah tu, satu dia tak ada tempat. Kemungkinan orang penuh ramai sangat, ataupun dia kena rebut untuk pergi Arafah awal. So setiap orang ada dia punya keadaan dia. Okey. Kita bagi tahu ni cara Nabi SAW 8 hari bulan Nabi masuk Mina untuk ambil air. Kemudian hari 10 malam Nabi pergi ke Muzdalifah untuk kutip batu.
So kita ajar benda-benda tu semua. Okey, tapi bila sampai pada waktu praktikal, ada banyak keadaan yang akan mempengaruhi ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setiap seorang tu dia dah tahu keadaan dia. So kalau A sibuk urusan B, B sibuk urusan A, ni yang jadi jidal. Ni yang jadi bergaduh dan berbalah. Okey, so tinggalkan benda tu masing-masing dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum pergi haji, prepare dulu. Ilmu tu kena ada dulu baru kita pergi haji. Kalau tak kita sangkut kita duk tanya orang. Bila tanya orang kita rasa tak puas hati dengan jawapan orang ni, kita pergi tanya orang ni. Lepas tanya orang ni kita pun jadi bergaduh dalam diri kita sendiri. Mana satu betul ni, mana satu betul, mana satu tak betul ni. So dia jadi jidal kat situ. Okey. So berhati-hati. Sebab tu belajar ilmu dulu sebelum masuk dalam haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah. Tengok Allah Taala jelaskan apa yang kalian lakukan dari benda-benda kebaikan. Maksudnya ibadah apa yang kalian buat dalam haji tu, yang kalian dah belajar cara tawaf macam ni, sa'i macam ni, wukuf kat Arafah macam ni, mabit kat Muzdalifah, mabit kat Mina macam ni, lontar jamrah macam ni, benda yang kamu dah belajar, ya'lamullah. Allah Taala tahu. Tu tak payah nak pergi pada orang ni, pada orang tu. Ya'lamullah. Allah Taala tahu. Wa tazawwadu, dan berbekallah. Dekat sini jadi persoalan. Berbekallah. Sebab apa jadi persoalan? Sebab siapa yang pergi bermusafir, tambah lagi musafir dia tahu dia akan duduk sebulan, 40 hari ke, dia akan duduk dekat situ dalam satu tempoh yang panjang. Siapa yang tak bawa bekal? Siapa yang tak bawa bekal? Ada tak orang pergi haji, pergi umrah, dia tak bawa duit ke, dia tak bawa pakaian ke, dia tak bawa apa benda pun, dia lenggang je. Tak ada. Semua orang akan bawa persiapan. Sebab apa? Itu logik. Orang nak berjalan dalam tempoh masa yang sekejap pun dia tahu dia kena lalu tol pun dia dah siapkan dia punya touch and go punya kad. So dia tahu dia akan lalu kat kawasan yang tak ada stesen minyak. Okay. So dia isi minyak dia siap-siap. Persiapan tu akan ada. Secara semula jadi manusia. Okay, tapi kenapa Allah Ta'ala suruh wa tazawwadu? Berbekallah. Ini jadi satu question mark yang besar. Kenapa kena berbekal? Bukankah manusia akan memang sentiasa akan berbekal? Okay, Allah Ta'ala tambah belakang tu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Takwalah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Okay, yang berakal. Okay, so persoalan dia adalah watazawwadu. Kenapa Allah Ta'ala suruh berbekal? Okay, sedangkan orang lain semua memang dah berbekal lah. Okay, lalu kita tak faham makna berbekal ini melainkan setelah kita tengok sebab turun ayat. Apa sebab turun ayat ini? Maka sebab turunnya adalah daripada Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okay, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan. Okay, qala kana ahlul yamani yahujjuna wa la yatazawwadun wa yaquluna nahnul mutawakkilun. Okey, fa idza qadimu makkah sa'alun nas. Okey, apa dia? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas berkata, ahlul Yaman, orang-orang daripada Yaman, daripada selatan semenanjung tanah Arab, yahujun, mereka pergi haji. Okey, dan dalam pergi haji ni wala yatazawwadun, mereka tidak mempersiapkan bekalan. Okay, apa dia bekal dalam haji? Okay, ada sahabat tanya kepada Nabi SAW, Mazad. Okay, apa dia bekalan? Apa Nabi SAW jawab? Saya tak ingat. Tak ingat apa dia bekalan. Nanti kalau ingat balik nanti kita cerita. Okey, Al-Yaman, tapi orang daripada Yaman yahujun, pergi buat haji wala yatazawwadun, dan mereka tak siapkan apa-apa bekalan. Okey, untuk diri mereka tak ada, untuk tanggungan mereka pun mungkin tak ada. Okey, wala yatazawwadun. Okey, bila tak berbekal. So bila orang tanya pada ahli Yaman ni, kenapa kamu tak siapkan bekalan? Okay, walaupun kata haji ifrat contohnya, nak masuk tu pakai baju ihram, nak duduk selama-lamanya dalam baju ihram. Okey, lalu orang tanya juga kenapa tak siapkan bekalan? Pemakanan ke apa ke? Maka orang Yaman ni, ahli Yaman ni, maka mereka kata nahnul mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Taala. Kami menyerah diri dan nasib pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Lalu faidza qadimu Makkah sa'alun nas. Apabila sampai dekat Mekah, mereka mula meminta-minta daripada orang. Tak nak sikit makanan ni, nak tu, nak ni, tolonglah bantu kami apa semua. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Wa tazawwadu. Berbekallah kamu. So kita pun nampak, okey, ayat ni turun kerana peristiwa yang spesifik, iaitu Ahlul Yaman, dia datang untuk buat haji, tapi dia datang sehelai sepinggang je. Okey, datang selai sepinggang tak ada masalah. Okey, tapi dia jadi masalah adalah apabila sa'alun nas. Mereka mula meminta-minta daripada orang. Okey, dan perbuatan meminta-minta ni adalah perbuatan yang antara perbuatan yang kita panggil tidak digalakkan ataupun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana tu Nabi SAW ada sebut, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm. Okay. Orang yang bila dia start meminta, dia akan terus meminta dan meminta dan meminta sehinggalah dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada lagi daging dekat muka dia. Dia tak ada daging dekat muka dia kerana bila nak minta ni muka tebal, so hilanglah apa orang panggil kulit tebal, muka tebal kan, tebal muka, maksudnya hilangkan sifat malu. So sampai hari akhirat muz'atul lahmin, tak ada cebisan daging pun dekat muka dia kerana hilang dah semua. Dia dah bagi tahap malu dia semua, dia dah bagi pada orang. Okay. So antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak gemari, kerana meminta manusia ni seolah-olah macam tak redha dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Okay. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Okay. Mereka meminta-minta daripada manusia. Maka Allah Taala turunkan ayat ini. Ayat 197 daripada surah Al-Baqarah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh 1523. Dan dalam hadis ini pun kita boleh nampak bahawa tawakal itu bukanlah kita tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi orang yang dikategorikan sebagai tawakal, berserah diri pada Allah Ta'ala, adalah setelah mereka melakukan ikhtiar. Lepas dah buat sesuatu ikhtiar, barulah orang ni dikategorikan sebagai tawakal. Tapi kalau pergi tanpa ikhtiar, maka itu bukan tawakal, tapi dia panggil ittikal. Ittikal adalah menyerah diri kepada nasib semata-mata. Okay? Menyerah diri kepada nasib semata-mata. Adapun yang menyerah diri pada Allah Ta'ala, maka dia buktikan dulu bahawa dia dah berusaha. Dan kemudian barulah bergantung pada Allah Ta'ala apa yang akan jadi pada dia. Okay. Itu ayat 197. Kita sambung ayat yang seterusnya. Okey, sekarang pukul berapa? Kita tak tengok jam. Okey, ada masa lagi. Okey, ayat 198 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Okay. Baik, ayat 198. Okay. Kat mana persoalan dekat ayat ni? Mari kita baca. Kita tengok. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada kesalahan bagi kalian untuk kalian mencari fadlan min rabbikum, untuk mencari kelebihan yang Tuhan berikan kepada kalian. Okey. Biasanya kalau mencari kelebihan ni maksudnya mencari rezeki. Mencari rezeki. Dan ayat ni, ayat 198 ni adalah sambungan daripada ayat 197. Ayat 197 cerita tentang haji, 196 cerita tentang haji, 197 cerita tentang haji, 198 cerita tentang haji. So ayat ni masih lagi dalam penceritaan secara umumnya tentang haji. Lalu bila mana Allah Ta'ala kata laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah, tidak ada kesalahan bagi kalian untuk kalian mencari rezeki, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. So, kita pun jadi question mark yang besar. Okay, question mark yang besar. Sebab apa? Sebab haji adalah
ibadah pada Allah Ta'ala. Kita tinggalkan dunia kat belakang. Tapi tiba-tiba dalam kita buat haji, Allah Ta'ala kata tak ada masalah untuk cari rezeki. Maka baik kita bawa datang laptop kita bawa datang kita punya phone. Sambil buat haji, tengok saham. Sambil buat haji, kita tengok bisnes kita macam mana, okey tak okey. Call kita punya ni ke, tengok perjalanan kita punya. Sebab Allah Ta'ala kata, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tak ada masalah untuk kamu cari rezeki daripada Tuhan kamu, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan ke? Okey, Cik Rahmat, ada soalan? Ada. Okey, baik, kita sambung. Okey, antabtaghu fadlan min rabbikum. Okey, untuk mencari rezeki. Lalu jadi persoalan, boleh ke kita cari rezeki masa bulan haji? Okey, kalau boleh, maka kita bawa bisnes kita ataupun kita pakat dengan okey, kita nak buat kita nak buat perjanjian international punya MOU. Kita pakat. Kita nak jumpa kat mana? Kita jumpa dekat Mekah masa bulan haji. Orang lain semua pergi buat haji, kita datang buat MOU, sign. Boleh ke tak boleh? Allah Ta'ala kata okey, tak ada masalah. Okay, so dia jadi satu persoalan yang besar. Boleh ke? Apa yang Allah Ta'ala maksudkan sebenarnya? So kita tak dapat nak tahu. Kalau kita ambil mana ayat ni, maka kita kata dalam bulan haji pun kamu boleh buat bisnes. So ramailah orang yang pergi buat haji, otak dia fikir, oi kita buat bisnes, kita buat bisnes. Okay, boleh tak? Okay. So kita akan tengok apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Apabila kalian sudah keluar, berpusu-pusu keluar daripada Arafah. Okay, Arafah kita keluar pada malam 9. Masuk 10 lah. Sebab dalam tarikh Hijri, dia mula daripada Maghrib. Okay, maksudnya kalau kita kira hari yang kita tengok sekarang ni, maka 9 hari bulan Zulhijjah, bila masuk waktu Maghrib, itu waktu boleh keluar daripada Arafah. Adapun sebelum daripada Maghrib, maka tidak boleh keluar daripada Arafah. Lepas daripada Maghrib, siapa yang datang dan dia jejak kaki walau sesaat pun dekat Arafah, maka dia dikira dan dia telah wukuf dekat Arafah. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Okay. فَإِذَا أَفَضْتُمْ, apabila kalian dah keluar daripada Arafah, maka berzikirlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala indal mash'aril haram, di suatu tempat yang nama dia Mash'aril Haram. Ini adalah sunnah. Siapa yang sempat sampai Mash'aril Haram, maka pergilah Mash'aril Haram. So Mash'aril Haram ni dekat mana? Okay. Dia Mash'aril Haram ni terletak dalam Muzdalifah. Dan kawasan Mash'aril Haram ni dia kecil je. Ada satu masjid kat situ. Dia panggil Masjid Mash'aril Haram. Okay, maka kita tengok orang-orang yang dah selesai daripada Arafah, dia bermalam dekat Muzdalifah. Pagi tu sebelum dia bergerak daripada Muzdalifah nak pergi Mina, nak melontar, maka dia akan duduk berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Mash'aril Haram. Okay, di Mash'aril Haram. Okay, tetapi kalau orang yang naik bas, naik apa semua, biasa dia redah je. Dia tak pergilah ke Mash'aril Haram. Okay, Mash'aril Haram biasa kalau kita nak dapat ni, sama ada naik kereta api ataupun berjalan kaki. Okay, naik bas ada juga tempat-tempat ramai juga orang-orang bas yang berhenti. Tapi biasanya kalau bas ni dia akan terus bawa pergi ke kemah di. So Mash'aril Haram ni dia berada dekat Muzdalifah. Dekat mana? Dekat depan Muzdalifah tu. Dekat nak keluar daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina. So itu adalah tempat Mash'aril Haram. Okey. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bagi hidayah kepada kalian. Okey, maka kita memang tak boleh samakan nikmat Allah Ta'ala bagi hidayah tu terlalu besar. Tapi kita cuba sedaya upaya kita untuk sumbangkan apa yang kita boleh sumbang. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Kerana kamu sebelum Allah Ta'ala bagi hidayah, kalian adalah orang-orang yang dhalin. Apa maksud dhalin? Maksudnya tak ada hala tuju. Hidup dekat dunia ni apa tujuannya? Nak jadi kaya, nak jadi berilmu, nak jadi orang berkuasa. Itulah tujuan kalian. Matlamat hidupnya apa? Sebab dah meninggal dunia, habis. Itu je matlamat hidup. So, tapi bila Allah Ta'ala bagi hidayah, maka kalian ada matlamat yang lebih besar. Iaitu nak pergi ke syurga Allah Ta'ala. Nak dapat redha Allah Ta'ala. Nak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So apa sebab turunnya ayat ni? Ayat atas ni. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah untuk kalian mencari rezeki
ketika musim haji. So sebab turun ayat ni ada dua. Yang pertama, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat uqadhun wa majinnah ataupun wa majinnah nama apa pasar dekat Mekah, pasar lama dekat Mekah. Uqadh, majinnah wa dhul majaz dan dhul majaz aswaqan fil jahiliyah. Inilah nama pasar-pasar yang lama dekat Mekah. Okey. Falamma kana al-Islam, apabila Islam datang, faka'annahum ta'athamu fihi. Okey, orang yang berniaga dekat Uqadh, Majinnah dan Dhul Majaz ni, maka dia rasa berdosa. Okey, dan Uqadh, Majinnah dan Dhul Majaz ni dia berada di Makkah dan di jalan untuk pergi ke Masyair. Masyair ni nak pergi ke Mina, nak pergi ke apa, nak pergi ke Muzdalifah, nak pergi ke Arafah. So pasar-pasar ni ada dekat kawasan tu. Okey. So masa zaman jahiliah mereka berniaga dekat situ. Maksudnya ada haji, perbuatan haji ni dah ada daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila Allah Taala kata wa adzim fil nas bil hajj. Wahai Ibrahim, panggillah manusia datang untuk buat haji. Okey, dan orang-orang Makkah ni dia ambil peluang bila orang datang buat haji, maka mereka berniagalah. Dapatlah naikkan kewangan mereka sikit. Okey, lalu mereka berniaga semasa musim haji. Okey, semasa musim haji. Okey, maksudnya haji zaman dulu, siapa nak pergi haji yang tak nak boleh pergi buat benda lain. Okey. Lalu apabila Islam datang, maka mereka rasa berdosa buat benda ni. Untuk berniaga dekat pasar-pasar ni. Maksudnya tengok jemaah haji punya ramai. Lalu bila nak ada di kalangan orang Islam ni peniaga-peniaga. Lalu mereka tahu yang okey, ada orang dia perlukan makanan. Ada orang dia perlukan kenderaan. Ada orang dia perlukan pakaian ihram dia kotor contohnya. Okey, dia terjatuh ke, dia terluka ke. Ada orang perlukan ubatan. Okey, so boleh tak kami jual benda-benda tu? Lalu oleh kerana pasar-pasar ni adalah pasar zaman jahiliah, lalu orang Islam dia rasa berat hati nak jual. Sebab apa? Sebab teringatkan bahawa pasar-pasar ni adalah pasar jahiliah. Okay? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, laisa alaikum junahun. Kalau kamu nampak ada orang yang perlukan dan kamu nak berniaga, maka berniagalah. Tak ada masalah. Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Tak ada masalah untuk kamu berniaga semasa musim haji. Okay, dan ramai orang buat macam tu. Okay, kalaulah ada peniaga dekat sini kan, okay, sampai dekat Mekah sambil buat haji, boleh buat jana pendapatan. Antara benda yang orang paling suka untuk sewa apa dia? Motor orang paling suka nak sewa. Sebab apa? Perjalanan tu daripada Arafah nak pergi ke Mina, kalau bas tersangkut berapa jam? Kalau nak berjalan kaki 12 km, siapa sanggup jalan? So kalau upah motor, seronok. Ini cerita pengalaman lah. Pengalaman dulu. Okay, so ramai orang sewakan motor. Dan ada orang dia jual air, dia jual makanan. IT, biasa IT, biasa jual nasi dekat tengah-tengah jalan, perjalanan daripada Arafah ke Mina. Nampak? So apa hukum dia? Boleh tak orang yang buat haji pada masa yang sama dia berniaga? Boleh, tak ada masalah. Dan orang yang tak buat haji lagilah boleh. Okey. Okey, ada sebab yang kedua. Okey, sebab yang kedua turunnya ayat tersebut adalah daripada Abi Umamah At-Taimi. Sama kabilah dengan siapa At-Taimi? Tak ingat. Abi Umamah At-Taimi. Okay, Abi Umamah At-Taimi qala qultu li ibni Umar. Okay, kata Abi Umamah At-Taimi ni, aku berkata kepada Ibnu Umar. Okay, aku berkata kepada Ibnu Umar, ana nukri ataupun inna nukri. Okay, fahal lana min hajj. Seorang lelaki dikata pada Ibnu Umar, inna nukri. Nukri ni maksudnya adalah sewakan binatang tunggang. Macam tadi lah. Zaman dulu tak ada motor, tak ada kereta. Lalu mereka sewakan unta, mereka sewakan. Maksudnya ada orang yang pergi haji, dia bawa binatang ekstra. Okay, lalu binatang ekstra ni kadang ada orang yang penat jalan, dia nak naik. Kalau bagi dia,
okey lah. Tapi ada orang dia kata, oh, okey, apa salah ni nak minta, nak meniaga kan, boleh tak? Okay. So orang yang bawa binatang ni, okay, dia kata fahal lana min hajj. Adakah kami boleh buat haji? Okay. Adakah kami, kalau dia datang tu, ada orang memang dia datang nak berniaga. Dia datang nak berniaga je. Tapi pada masa yang sama, dia berniaga dekat kawasan-kawasan haji. Waktu Arafah dia duduk kat Arafah. Waktu Muzdalifah dia ada kat Muzdalifah. Waktu kat Mina dia ada kat Mina. Okay. Dan dia buat pula perbuatan-perbuatan haji. Lalu fahal lana min hajj. Boleh tak haji? Okay, lalu kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, alaysa tatufuna bil bait? Kamu bertawaf tak dekat Kaabah? Wa ta'tuna apa ma'arraf apa, dan kamu pergi ke tempat-tempat ibadah tak? Masyair ni. Kamu pergi ke Arafah, kamu pergi kat Mina, kamu pergi kat Muzdalifah tak? Wa tarmunal jimar. Kamu lontar batu tak? Lontar jamrah tak? Wa tahlikuna ru'usakum. Kamu cukur kepala tak? Okey. Ibn Umar tanya beberapa soalan. Okay, kamu nak kira haji kamu tengok ni dulu. First kali kamu tawaf tak? Okay, kalau kamu tawaf, kamu pergi tak masyair? Arafah, Mina, Muzdalifah. Fatarmun al-jimar, kamu lontar jamrah tak? Wa tahlikuna ru'usakum, kamu cukur kepala tak? Lalu mereka jawab, qulna bala. Wahai Umar, wahai Ibn Umar, ya kami buat semua tu. Okey, maka Ibn Umar pun cerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'anil ladzi sa'altani. Okey, wahai Abi Umamah, benda yang kamu tanya kepada aku ni dah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, lalu dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yujibhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jawab dia hatta nazala alaihi Jibril alaihi salam, sehinggalah Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Apa ayat dia? Alaisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada masalah bagi kalian untuk tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk kalian buat dua kerja serta, buat haji pada masa yang sama, mencari rezeki. Fada'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala antum hujjaj. Maka Nabi pun kata kamu layak untuk dapat title haji. Maksudnya pergi berniaga kat Mekah, datang untuk berniaga tapi pada masa yang sama pergi buat ibadah ni, maka Nabi kata antum hujjaj. Kamu juga adalah orang-orang yang telah menunaikan haji. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita nak masuk ayat 99 tapi tengok masa. Azhar asar sudah. Lepas azhar asar kita buka untuk soalan saja. Allahu akbar.
La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Okey, baik. So, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita sampai pada ayat ke-198. Okey, lalu kita akan masuk pada sesi yang akan datang, kita akan masuk 199. Mungkin kita perlukan 2 sesi lagi untuk habiskan Al-Baqarah ataupun 3 sesi lagi untuk habiskan surah Al-Baqarah, kerana kita ada beberapa ayat lagi untuk kita habiskan surah Al-Baqarah. Okey, ada soalan yang orang tanya. Okey, orang tanya pada saya, Ustaz, selain ayat-ayat yang Ustaz bagi ni, ada surah ayat-ayat lain ni dia tak ada sebab turun ke? Okey. Lalu jawapannya salah satu daripada dua. Sama ada ayat ini turun secara tidak. Maksudnya Allah Taala tak ada memang turunkan. Memang saja turunkan. Turunkan kepada Nabi SAW untuk pujuk hati Nabi, untuk menceritakan kepada Nabi tentang sesuatu, ataupun Allah Ta'ala nak menyampaikan suatu benda penting kepada manusia, itu turun secara ibtidaan. Memang Allah Ta'ala nak turunkan ayat itu. Okay. Dan sebab yang kedua ialah mungkin ada sebab turun tapi kita tak jumpa. Okay, sama ada kita tak jumpa ataupun sebab turun itu datang dengan riwayat yang lemah, riwayat yang tak boleh nak diterima sebagai riwayat. Okay, so salah satu daripada dua. Okay, sama ada dia turun ibtidaan ataupun dia turun kerana apa tadi kita sebut dia penat ni dia tak dapat tangkap. Okay, satu dia turun secara ibtidaan, satu lagi dia turun sebab sebab apa? Tak ingat. Siapa boleh ingatkan balik? Soalan dia apa? Okey, kenapa tak ada? Okey, kerana riwayat yang lemah. Okay, sama ada diturun secara ibtidaan ataupun riwayat yang datang tu adalah riwayat yang lemah ataupun kita tak jumpa dengan riwayat. Tapi untuk kata kita tak jumpa, maka para ulama dah kaji semua buku-buku hadis, dan zaman sekarang ni lebih mudah untuk cari berbanding zaman dulu. Ya, dan bila para ulama kumpulkan jalan sanad apa semua, lalu didapati bahawa tidak ada riwayat tentang ayat-ayat yang selain daripada ayat-ayat yang kita sebutkan. Dan kalau ada riwayat-riwayat pun riwayat yang bermasalah, terutama riwayat yang datang daripada, kita sebut dah hari tu, daripada Muhammad bin Sa'ib Al-Kalbi, okay, daripada Muhammad bin Marwan Suddi Saghir, okay, daripada Abu Saleh Madhan atau Hadhan atau Dhadhan. Okay, so daripada tiga orang ni banyak datang sebab nuzul. Walau bagaimanapun lil asaf, malangnya riwayat-riwayat mereka adalah riwayat yang tak boleh diterima. Okay. So ada soalan lain? Ada? Tak ada? Oh, tak ada. Masya-Allah. Okay. Tak ada soalan, insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Okay, kalau ada persoalan yang tiba-tiba menerjah ke kepala masing-masing, maka boleh hantar pada saya, boleh hantar pada Akademi Tadabbur untuk kita jelaskan semula. Macam sebelum ni, ayat yang saya cerita tadi, ayat yang awal-awal kita cerita tadi adalah ayat yang kita dah cerita pada sesi lepas, tapi kerana ada orang minta untuk jelaskan semula, maka kita jelaskan dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami, insya-Allah. Okay. Ni ayat yang berat juga ni, sebab kita duk cerita tentang sebelum ni kita cerita tentang pertukaran kiblat. Kemudian kita bercerita tentang Safa Marwah Sa'i. Kemudian kita cerita tentang haji dan umrah. Kita cerita tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan haji. Selepas ni dia lagi berat, sebab dia bercerita tentang nikah dan kahwin. Tahu-tahulah nikah dengan kahwin ni macam-macam isu dia. Okay, so kita akan tengok lepas ni ayat-ayat yang bercerita tentang hukum munakahat dan hukum jual beli. So ada munakahat, ada jual beli, ada riba, semua ada. Okay, cuma ni kita nak tengok sebab turun dia je. Ada pun dia punya hukum yang lebih detail, maka kita mungkin Akademi Tadabbur boleh buat ahkam, tafsir ayat ahkam dalam Al-Quran. Okay, baik. So kalau tak ada apa-apa soalan, maka kita akan tangguhkan dulu. Tapi sebelum berpisah, seperti biasa, saya ingin menggalakkan kepada semua-semua yang siapa yang ingin menyumbang kepada Akademi, maka boleh sumbang kepada Akademi. Kalau tengok dekat Facebook pun ada Akademi Tadabbur, ataupun direct kepada PU Yusof.
Yusof, apa kita mudir kepada Akademi Tadabbur ni. Dan tengok perjalanan akademi ni adalah satu perjalanan yang baik. Jadi mana perancangan dia, matlamat dia adalah satu benda yang sangat hebat. Kalau dia benar-benar terjadi dekat Malaysia ni, maka dia akan jadi satu pusat ataupun percambahan ilmu yang hebat. Dia tak payah daftar untuk masuk ke universiti. Sebab kadang-kadang nak dapat ilmu-ilmu ni kena masuk universiti, kena datang kelas. Yang ni kita boleh tengok dia dekat dalam Facebook. Walau bagaimanapun akademi ni dia perlu untuk bergerak, dia perlu dana untuk bergerak. Lalu satu pertama sebar-sebarkan tentang akademi ni, sebar-sebarkan tentang ilmu-ilmu yang ada, subjek-subjek, modul-modul yang ada dalam akademi ini, dan seterusnya galakkan siapa yang nak membantu ke arah perkembangan ilmu ni, maka sangatlah digalakkan dan sangatlah dialu-alukan. Lalu kalau tidak ada apa-apa lagi, maka kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.